أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dimuliakan seluruh warga Takbir Pengimarah Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, seterusnya kepada sidang Jumaah. Hadirin mukminin, hadirat mukminat, tuan-tuan hamba Allah yang direzekikan dengan 10 hari terakhir Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang boleh kita lakukan, nak menyatakan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Moga-moga lisan yang Allah gunakan ini dapat berbicara, menyebut syukur alhamdulillah pada Allah, agar hati kita pun dipujuk sama untuk jadi raja yang baik, mengerah seluruh anggota untuk membuktikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita tidak bersyukur dengan anugerah Ramadan al-Mubarak ini, ya. Besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah, andai tak ada Ramadan untuk kita, siapa agaknya kita untuk bangkit nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, ya. Kena realize perkara ini, baru kita boleh hargai Ramadan. Ialah kita kena mengakui bahawa kita umat akhir zaman yang hidup kita sibuk dengan kelekaan, kelalaian, dengan modal usia sekadar 60, 70, 80 tahun ini untuk selamat dari neraka. Siapalah kita agaknya. Bayangkan dengan usia yang 60 tahun, 70 tahun ni, berapa tahun agaknya kita hanya melakukan taat pada Allah. Cuba bayangkan, di awal usia 30 tahun ke bawah dulu, di mana kita dengan Tuhan, di mana kita dengan masjid, di mana kita dengan ruang ketaatan. Syukurlah Allah anugerahkan kita dengan Ramadan, yang padanya ada Lailatul Qadar, satu malam yang beramal padanya digandakan, subhanallah, 1000 bulan, yang menyamai 83 tahun 4 bulan. Dan kan itulah baginda mensyariatkan, menunjukkan bahawa kita perlu beriktikaf pada 10 hari terakhir, walaupun dalam budaya masyarakat kita belum. Ya, kerana apa? Kita tak boleh lepaskan Lailatul Qadar. Kita tak boleh. Sewajarnya kita bukanlah orang-orang yang selamba membiarkan Lailatul Qadar berlalu dan kita tak dapat. Tidak berada dalam suasana taat ketika malam itu. Maka sebab itulah, ya, disyariatkan, baginda menganjurkan kita agar beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Selawat dan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, yang berpesan pada kita, taharrau lailatul qadar, burulah, carilah Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan, pada 10 malam terakhir Ramadan. 10 saja, bukan 30, 10 saja. 10 sahaja ni yang boleh menebus kita dari azab neraka. 10 hari dan malam inilah yang jadi penentu nasib bahagia atau celaka kita kat sana. Maka orang-orang bijak akan mempertingkatkan usaha untuk pastikan Ramadan tahun ini sekali lagi milik dia.
agar nanti dia bangkit di akhirat dengan dana yang cukup untuk dia menebus kegagalan, kelekaan lampau dia. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini saya diamanahkan untuk membicarakan tentang i'tikaf, ya, dan hukum hakam kesempurnaannya. I'tikaf ini merupakan satu, ya, pelengkap, satu cara bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggayakan hari-hari terakhir Ramadannya. Artinya pasti saja orang yang i'tikaf kalau kena dan betul caranya, dia tak akan terlepas Lailatul Qadar. Dan itulah perjuangan hidup kita pun. Ya. Ramadan ini anugerah terindah dan terhebat dia adalah Lailatul Qadar. Sebab tu namanya Lailatul Qadar. Qadar pun bahasa kita. Artinya kadarnya terlalu besar, nilainya terlalu agung, yang tak boleh kita lepaskan. Salamun, Allah kata, hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam sejahtera sampailah terbit fajarnya. Ya, begitulah keindahan malam Al-Qadar ini. Tapi saya nak bercerita hari ini tentang hukum hakam yang berkait dengan i'tikaf, atas realiti bahawa kita dah mula mesra sedikit dengan amalan ini. Dan ada orang yang dah mula faham pun, ya, dia mula meninggalkan aktiviti dunianya dan membentukkan 10 hari terakhir untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Apa dia i'tikaf? I'tikaf ini maksudnya luzumul masjid tafarrughan li ta'atillah azza wa jalla, iaitu diam menetap dalam masjid untuk mengosongkan masa beribadah pada Allah. Itu i'tikaf. Jadi daripada takrifan ni, siapa yang duduk masjid tapi masa sibuk dengan dunia, main handphone, itu bukan i'tikaf. Betul lah duduk kat masjid tu, luzum masjid tu betul, tapi tafarruq tu ada tak? Mengosongkan aktiviti dirinya daripada dunia. Tahu tak kita bahawa orang i'tikaf ni sampai dia orang sakit pun dia tidak disunatkan menziarah, kena nak sibuk dengan Tuhan. Sebab tu kena ada maklumat ini supaya kita berbetulan dengan i'tikaf yang sebenar. Takut nanti kita i'tikaf hanya suka-suka. Ya. Jadi tolong faham, bila dalam bahasa Arab ada takrifan itu adalah gambaran skop awal dan menyeluruh kepada apa yang kita lakukan. Ya, tafarrughan li ta'atillah. Jadi i'tikaf duduk kat masjid, mendiami masjid, menempati masjid dengan tujuan untuk mengosongkan masa bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesra tak? Takut ending je lebih. Minta maaf, kadang-kadang terlepas juga gurau-gurau gitu kan. Tak nak bagi betul. Betul lah bila Imam Ghazali cakap, selalu saya ulang ayat ni, al-amalu bila ilmin la yakun. Ya, amal ni kalau tak ada ilmu dia nothing. Tak ada. Benda yang kita rasa itulah i'tikaf, tapi sebenarnya bukan i'tikaf. Subhanallah. Ya, illa lima la budda minhu. Kecuali untuk perkara-perkara yang tak boleh tidak kena buatlah. Contohnya pergi tandas, wudu, makan, buka puasa, okey. Ya, yang boleh dibuat di masjid kena masjid lah. Dan ini adalah satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah lazimi. Ya. Yang Aisyah dan madu-madunya isteri-isteri Rasulullah SAW melaziminya selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ramai para sahabat juga mengikutinya. Ya. Para sahabat semua memelihara sunnah, ya, beriktikaf ini sebagaimana yang sabit pada riwayat-riwayat, ya, athar dan juga para tabi'in. Maka Imam Nawawi ketika mengulas tentang i'tikaf ini, ya, kita pun tahu tadi i'tikaf maksudnya duduk mendiami masjid dengan niat, dengan tujuan untuk mengosongkan aktiviti kita, kehidupan harian kita, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi kata al-i'tikaf sunnatun bil ijma'. I'tikaf ni sepakat fuqaha kata sunat. Kan wajib lah sunat. Ya. Wala yajibu illa bin nadar.
Kecuali orang nazar, aku kalau dapat baby boy ni Ramadan kali ni aku iktikaf, atau aku akan iktikaf bulan Syawal nanti 10 hari, boleh saja. Dan iktikaf bukan mesti pada bulan Ramadan. Iktikaf duduk masjid, ya, mengosongkan aktiviti dunianya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala di masjid, ya. Dan disunatkan memperbanyakkan iktikaf dalam hidup kita ni agar kita mesra dan betah dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul saja, siapa yang hidupnya ada masa sebelum zuhur duduk 10 minit iktikaf, ya, itu saya kata tadi, iktikaf tak boleh main pun. Hari ni kita tak keluar memang, tapi otak kita, hati kita kat luar, tak iktikaf lah. Jadi orang iktikaf, ya, bolehlah seketika kalau nak ambil maklumat pada waktu-waktu tertentu, ya, dan dia kena mensyaratkan diri untuk berbenda-benda yang katalah dia ada ibu yang sakit, maka dalam iktikaf dia kata aku niat iktikaf dan aku mensyaratkan aku kena keluar kalau berlaku benda-benda yang emergency pada mak aku. Itu boleh, baru tak rosak dia punya iktikaf, ya. Disunatkan kita memperbanyakkan iktikaf dan apatah lagi pada 10 hari terakhir Ramadan. Habis ni dah jadi malam 9 dah, Ustaz. Tak apa, siapa nak mula hari ni pun okey. Disunatkan, ya. Saya nak iktikaf 1 hari je, malam 27 je, Ustaz. Tak apalah, niat iktikaf. Sebab kita iktikaf selalu kan pagi hari Jumaat, kita sampai tu terus niat iktikaf. Bila niat iktikaf kena faham, aku ni niat duduk dalam masjid untuk sibuk beribadah pada Allah. Tapi dah niat iktikaf main pun bukan iktikaf, ya. Dan benda ni disyariatkan. Imam Nawawi sambung lagi, wa afdaluhu ma kana bi saumin. Yang afdalnya bila mana ketika kita berpuasa itu afdal. Ya, artinya sepanjang Ramadan ni memang afdal siapa ni iktikaf daripada 1 Ramadan lagi. Ya, ataupun dia puasa sunat, maka dia bersama dengan puasa sunat dia tambah lagi untuk menyibukkan diri daripada landing kat tempat lain, dia lepak kat surau, kat masjid. Ya, wa afdaluhu syahrul Ramadan, dan afdalnya lagi pada bulan Ramadan. Wa afdaluhu al-ashrul awakhir minhu, dan yang paling afdal lagi adalah tentulah 10 hari terakhir daripada Ramadan itu. Inilah dia. Allahu akbar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ini, kalau ikut sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, baginda beriktikaf pada setiap kali 10 malam terakhir. 10 hari terakhir, bukan malam saja, ya. Siang dan malam, 10 hari terakhir itu Rasulullah terus duduk di Masjid Nabawi. Dan menjelang tahun terakhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda beriktikaf 20 hari. Artinya bermula sebelah Ramadan dan Rasulullah dah iktikaf. Itulah hebatnya kekasih-kasih Allah ni, dia macam tahu dia nak pergi. Kita masalah kita macam tak tahu, esok nak meninggal tu perangai masih tak senang lagi. Untungnya ada orang-orang baik yang Allah rezekikan, ya. Dia tahu dia nak meninggal elok perangai dia. Subhanallah. Itu sunnah Nabi kita Muhammad, rezeki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya bila Allah sebut, ya, tentang hukum hakam iktikaf ni, wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Dalam surah Al-Baqarah ayat tentang berpuasa itu ada kesinambungannya, hujungnya Allah cerita tentang jangan mendekati isteri kita dalam keadaan kita dah niat iktikaf, ya. Ni ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 187. Satu hari Sayyidina Umar, ya, bercerita tentang iktikaf ni, rupanya budaya orang dulu lagi. Dan kalau kita tengok Sami tu iktikaf lah tu kat Kuil tu, ya, dia orang lagi soleh lama tu, orang memperuntukkan hidupnya sepanjang hari kat situ. Padri itu iktikaf lah. Tapi kalau berbetulan untuk Tuhan, memang itu iktikaf. Tapi kalau menyamar je skamer dan sebagainya, bukanlah. Subhanallah, ya. Dan sabit bahawa Nabi SAW pernah beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Sepakat, ya. Para muhadis mengatakan ada cerita itu tentang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Satu hari Sayyidina Umar datang pada Nabi SAW, kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takif lailatan fil Masjidil Haram. Ya, Sayyidina Umar kata, dulu sebelum Islam aku pernah berniat untuk beriktikaf
ya, satu malam di Masjidil Haram ini. Maka Rasulullah kata fa'aufi binadrik, ya, tunaikan nazar kamu. Itu benda baik, buat saja. Ya, kalau ya kita bernazar dia jadi wajib lah. Fa'takafa lailatan, maka Sayyidina pun lakukan iktikaf tu semalaman. Jadi iktikaf ni kekal sunat, melainkan kita wajibkan tadi kita atas ya nazar yang kita lakukan. Hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarah, Rasul akan mengikat kuat kainnya. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan, artinya Rasulullah tak buka kain langsung lah, ya, untuk bersama dengan isterinya. Wa ahya lailahu, dan membangunkan malam-malam Ramadannya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan isterinya, ya, kejut isteri untuk beribadah. Begitulah. Dan tujuan utamanya orang-orang yang beriktikaf ini adalah untuk memastikan Lailatul Qadar milik mereka. Itu ya matlamatnya. Maka keutamaan beribadahnya lebih pada malam lah. Jangan iktikaf wirid banyak sangat siang sampai malam ngantuk pula. Kan ulama kata iktikaf ni tidak ada had masa. Siapa nak iktikaf 2 jam ya sebelum buka puasa dia nak iktikaf, okey je. Siapa nak iktikaf sebelum zuhur, setengah hari, 1 hari, ya, beberapa hari dalam bulan Ramadan, boleh saja. Ya, sebab iktikaf ni kena niat. Niat ni maksudnya sedarlah itu iktikaf. Ya. Jadi kena faham. Dan dia ada beberapa syarat. Antara syarat sahnya adalah mestilah orang yang ahli ibadah. Itu Islam, berakal, mumayyiz, ya, budak-budak yang dah boleh matang fikirannya dah boleh iktikaf walaupun dia belum balik. Maka tak sah iktikaf orang kafir, ya, orang gila, budak yang belum mumayyiz. Sebab apa? Mereka bukan ahli ibadah. Yang itu semua ibadat berkait begitu. Syarat itu yang 3 itulah. Ya. Dan syaratnya yang seterusnya, dia juga mestilah bebas daripada hadas besar. Jadi perempuan yang kedatangan haid, nifas, memang tak boleh iktikaf. Ya, walaupun ada setengah kaul mengatakan, tapi yang masyhurnya tidak. Dan lelaki yang belum mandi hadas kerana berjunub, sama ada keluar mani atau bersama isteri, maka dia kena mandi dulu. Tak bolehlah sebab tak layak pun masuk masjid kan, iktikaf nak duduk macam mana? Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Allah pun jelaskan, siapa berjunub kena mandi dululah sebelum dia berada dalam masjid. Dan iktikaf ni tidak mensyaratkan sentiasa berwuduk, tak perlu. Siapa yang duduk dalam masjid tanpa wuduk pun, ya, untuk ini nak baca Quran yang dia hafal, ya, ada setengah mazhab lain mengatakan tak perlu berwuduk dengan mushaf dan sebagainya, tapi kita kekal dengan apa yang kita pegang. Dia hafal atau dia nak wirid zikir, nak berselawat dan sebagainya, boleh saja dia duduk niat iktikaf tanpa berwuduk. Tapi kalau nak solat kena wuduk lah, ya. Itu kena faham lah. Tetapi yang afdalnya tentulah melazimi wuduk, ya. Alang-alah dan niat iktikaf tu masuk dengan berwuduk, sembahyang sunat tahiyatul masjid, teruskan sembahyang sunat yang lain, baca Quran, berwirid, berzikir, beristighfar, bertaubat, solat sunat taubat. Subhanallah, indahnya. Bila agaknya kita nak mesra dengan Tuhan? Inilah masanya pun. Ya, feel dia adalah iktikaf ni untuk bermesra dengan Tuhan. Jangan nak bermesra dengan kawan, berkumpul-kumpul begitu, bergurau senda. Itu satu kesilapan. Kesibukan, ya, orang iktikaf adalah pada dirinya sendiri. Kalau ada pengajian, ya, ada tadarus, dia bersamalah. Ya, tapi selepas itu banyak ibadah secara bersendirian. Dan di antara syarat penting iktikaf adalah niat. Ya, maka iktikaf tak sah tanpa niat. Sebab apa? Dia ibadat. Apa saja kelaku kita, kalau kita buat walaupun menyamak ibadat tapi tak ada niat, dia akan jadi adat dia. Ya, beza antara adat dengan ibadat. Niat mandi kan hari mandi, itu adat. Yang dapat pahala tu hari Jumaat nanti sebab ada niat. Oh, saya nak pergi sembahyang Jumaat. Gitu. Hari-hari yang pergi masjid, keluar masuk. Ya. Maka ada orang niat iktikaf, itulah ibadat. Jadi siapa yang dah iktikaf pun tak niat lagi, tolong niat. Niat ni bukan mesti sahaja aku tak. Niat ni kesedaran hati.
Ya, nawaitul i'tikaf artinya aku berniat, aku menyedarkan dia. Sebab itu terjemahan bahasa Melayu bila untuk niat kan kita kata sahaja aku. Apa maksud sahaja? Maksudnya jangan tak sengaja. Saya tak sengaja lah, tiba-tiba dah sampai sini. Tu tak niat lah tu. Ya. Sebab itu kadang-kadang kalau orang kita dia tak faham, dia terikat dengan lafaz itu, maka kita ajar bab solat Jumaat tu, kita kata nak berpisah dengan imam kena niat mufaraqah. Niat mufaraqah, niat dia macam mana Ustaz? Usolli ke, nawaitu ke apa ke? Tak payahlah, niat lintasan hati, menyedarkan dalam hati saya takkan bersama dengan imam lagi, saya nak sembahyang sendiri. Itulah niat. Niat bukan bahasa abstrak, bukan bahasa baku. Niat bahasa kita. Ya Allah, aku tak nak ikut imam dah. Itu niat lah. Ya Allah, ni aku itikaf sekarang ni kerana nak sibuk ingat engkau ya Allah. Itu niat lah. Bahasa hati kita. Cuma di sekolah kan kita baca saja aku berniat itikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Okay. Sebab Rasulullah sebutkan syarat gitu. Innamal a'malu binniyat. Ya, hanya sesungguhnya, bila sebut sesungguhnya lain hanya sesungguhnya lain. Hanya sesungguhnya, innama ni maksudnya sesungguhnya hanya ini je. Al-amal, si amalan dengan niat. Artinya kalau tak ada niat bukan amalan, bukan ibadat. Yang kelima, ya, antara syarat-syarat sahnya, i'tikaf mesti dilakukan di ruang solat, di musalla atau masjid yang padanya didirikan sembahyang fardu 5 waktu. Jadi tak boleh lah abang pergi i'tikaf belakang surau Petronas. 3 hari kau duduk sini apa? I'tikaf bang. Kau jangan buat hal. Ya, itu bini panggil balik lah. Sebab itu bukan tempat i'tikaf. Tak sah, tak valid i'tikaf. Kat solat, kat masjid, dekat office, ya, tak balik. Tu lagi kena check lah. Tengok dia dengan dia punya sekretari, perempuan nak i'tikaf surau belah kanan, kita belah kiri. Lagi tak jadi macam tu. I'tikaf mesti dekat masjid jami' atau sekurang-kurangnya masjid yang didirikan padanya kekal konsisten sembahyang fardu berjemaah. Apa beza masjid jami' dengan masjid biasa? Masjid jami' adalah masjid yang didirikan padanya solat Jumaat. Yang surau Jumaat tu masjid jami'. Nama je surau, tapi dalam hukum fiqh namanya masjid jami'. Kalau kat kampung-kampung kita kan, dia dah tak ramai orang kat kampung kan, kadang-kadang 2 kampung kongsi sembahyang Jumaat. Minggu ni sembahyang sini, minggu ni sembahyang kampung seberang pula. Gitu. Maka selagi ada sembahyang Jumaat, dia kira jami'. Dan ada surau-surau yang memang diri sibuk sembahyang, ramai pada orang kat masjid. Itu bukan masjid jami', itu ya dipanggil masjid sajalah. Dalam istilah agama dia tak ada surau, dia panggil musalla, masjid, jami'. Jami' tu standard yang paling tinggi lah yang ada solat Jumaat. Supaya apa? Supaya dia tak sibuk keluar masuk lah. Kalau dia pergi surau Petronas niat sembahyang Jumaat, dia kena pergi masjid. Tak nama i'tikaf lah. Jadi tak boleh surau-surau dekat pejabat, dekat premis perniagaan, dekat shopping mall pergi i'tikaf, itu tak jadi bos. Sebab subuh tak ada sembahyang kat situ. Kecuali perempuan, dia boleh saja berniat i'tikaf di ruang-ruang solat sekalipun tidak ada solat berjemaah didirikan situ. Special lah untuk perempuan. Renar pun tak tetap. Ada kalanya dia tak ada sembahyang Jumaat. Subuh-subuh nak sembahyang Jumaat, jemaah pun kadang-kadang tunggu. Tak boleh. Dia yang tak ada imam tetap, tak ada penduduk tetap, tak boleh. Senang ceritanya, dia mesti satu kawasan yang ada qaryah atau baldah. Apa dia qaryah? Qaryah penduduk setempat. Kan kita pakai istilah juga. Awak qaryah mana nak ke bumi ni? Tu qaryah dengan ejaan tu K-A-R-I-A-S, jangan sebut qaryah lah. Ustaz, saya qaryah sini Ustaz. Qari'ah tu nama hari kiamat bang. Al-qari'atu mal-qari'ah tu. Sebut bagi elok sikit. Yelah, walaupun tak berapa surah agama, tapi jangan teruk sangat bang. Saya ahli qari'ah sini. Ahli qari'ah tu nama hari kiamat. Kan ada surah Al-qari'ah mal-qari'ah. Engkau nak Arab sangat pun jangan sampai silap. Ejaan dia qaf ra ya ta. Qaryatun. Bukan kari bukan kari, tak ada kena mengena dengan kari. Dia qaryah.
Tapi bahasa baku, bahasa di BP kita sebut karya lah, kan. Jadi kalau ada karya, ada baldah, situlah sekurang-kurangnya. Tapi kalau KKL ni kalau ada karya, ada baldah, memang jadi sembahyang Jumaat lah kat situ. Ya. Apa yang tak boleh kita lakukan ketika mana kita iktikaf, pantang larang dia. Dan kalau kita buat, artinya dah batal lah. Tapi batal pun bukanlah kena qada tak, kecuali yang wajib yang kita nazar tadi. Dapat baby boy, saya nak nazar iktikaf 30 hari. Kau jangan nazar sampai tak larat, ya. Jangan semangat sangat sampai tak larat. Nazar yang munasabah lah. Tapi kalau dah nazar dapat baby, kena 30 hari tak boleh keluar lah. Maka tidak harus bagi orang yang mu'takif yang dia panggil orang yang iktikaf ini meninggalkan masjid yang dia beriktikaf padanya. Dia kena dalam masjid lah, ya. Kalau teringin pun makan aiskrim, ada abang jual aiskrim, pagi-pagi tak nak datang, jangan pergi keluar pagar, batal lah iktikaf, ya. Kecuali untuk menunaikan hajat, ya, nak kencing, nak buang air besar, ya, ataupun makanan memang tak disediakan di masjid, ya. Kalau dia tak keluar, meninggallah dia tak makan, yang tu kena. Tapi kalau aiskrim tak boleh lah, bukan makanan asasi, ya. Ataupun untuk perubatan, dia tiba-tiba collapse kat sini, tak apalah, sampai dekat hospital doktor kata okey je, yang tak ada apa, awak terkejut sikit, boleh sambung balik iktikaf. Tapi jangan balik rumah dulu, jumpa bini batal lah. Okey. Dan apa saja keperluan yang tidak boleh kita tertinggal untuk mengambilnya. Jadi keperluan kehidupan lah, tak ada masalah. Jangan pula nanti dia nak meninggal pun tak, saya tengah iktikaf ni, saya tak nak pergi, nanti batal lah. Itu masalah kalau tak ngaji, ya. Dan juga dia kena menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan iktikafnya. Apa yang paling utama membatalkan iktikaf ni? Bersama isteri. Siapa yang dah, ya, berniat iktikaf, ya, tapi dia pening kepala kat sini, tak macam mana, rasa tak selera je kan, ya, tengok kipas pun nampak muka bini dah, balik jumpa bini batal lah. Bersama kalau tengok je tak apa, ya, tapi pun tengok pun, kalau balik saja sebab nak tengok bini pun tak boleh, sebab kita dah nak iktikaf untuk melazimi masjid dan mengosongkan minda kita untuk beribadah pada Allah. Yang batal itu Allah sebut, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu mencampuri isteri kamu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Ini batasan yang Allah dah tetapkan, jangan kamu ceroboh, Ini Al-Baqarah ayat 187. Ya, kalau dia jima isteri dia malam lah, kalau siang je penyakit lah, kena kafarah. Dalam iktikaf kau pergi balik rumah tu siang pula buat hal. Ini baik tak yang nikah lah bang, ya. Pada waktu malam lah, maka rosak lah, batal lah iktikafnya dan tidak diperlukan qada. Cuma validity tu habis lah, dia tidak dikira iktikaf. Habis kalau dia nak sambung, boleh lah dia sambung balik, start balik. Continuity tu tak berlaku lah, tak jadilah 10 malam terakhir tu. Wa yafsidul i'tikaf kadzalika bil khuruj minal masjid li ghairi darurah. Dan juga jadi rosak i'tikaf kita bila mana kita sengaja keluar daripada kawasan masjid tanpa keperluan. Saja-sajalah jogging kejap petang-petang ni, ambil angin, terkeluar pada masjid itu, habislah i'tikaf. Artinya kalau nak masuk balik kena niat bagus. Sebab apa? I'tikaf memang niat dia duduk diam dalam masjid untuk ingat Allah, untuk beribadah pada Allah. Bila dah keluar daripada masjid, salah satu daripada i'tikaf tu pula batal. Sebab i'tikaf dua benda, duduk dalam kawasan masjid, yang kedua sibuk beribadah. Itu i'tikaf. Kalau dah keluar, maknanya bukan i'tikaf lah. Kalau dah sibuk benda lain, dah tak i'tikaf lah. Tu. Begitu juga sehingga i'tikaf ni perlu, ya, fokus untuk dalam beribadah pada Allah, maka dia tak boleh keluar sekalipun untuk menziarahi pesakit, kawan dia sakit. Tapi kalau jadi masalah, kalau bini sakit balik bukan tak boleh tu jadi haram, tak, batal iktikaf dia tu. Kau jangan buat hal bini sakit kau tak balik pula. Dia cakap, abang kan iktikaf, yang kalau nak pergi pun pergilah, yang abang redha dengan awak. Jangan buat hal itu.
Ya, engkau raya kan? Saya seorang-seorang lah. Anak kita sekarang iktikaf je bang kalau. Saya rumah apa-apa tak kisah, jangan. Ya. Tak maksudnya kalau kenalan biasa lah, yang tak maju kalau kita tak ziarah dia sakit. Okey. Begitu. Begitu juga ya, hadir mengiringi jenazah pun tak boleh sampai kubur. Sampai pagar masjid lah, batu babai lah. Minta maaf je, saya iktikaf lah je. Begitu. Begitulah. Apatah lagi ziarah ya, pergi buffet Ramadan dengan lebay macam ni, lagi tak jadilah iktikaf. Bukan jadi apa, artinya validity tu berakhirlah. Kesahihan niat iktikaf tu tak ada. Sebab Aisyah radhiyallahu anha sebut begini, as-sunnah ya, sunnah Nabi mengatakan alal mu'takif, di atas orang yang beriktikaf tu, alla ya'udu maridan ya, alla ya'uda maridan, bahawa dia tidak menziarahi yang sakit, wala yashhada janazatan, dan dia tidak mengiringi menyaksikan pemergian jenazah, wala yamussu imra'atan ya, dan dia tidak menyentuh isterinya, wala yubashiruha, apatah lagi bersama isterinya, wala yakhruju lihajatin illa lima la budda minhu, dan dia tidak saja-saja keluar melainkan kerana hajat yang sangat perlu untuk kehidupan dia. Itu saja. Seterusnya ada masa sikit lagi, 10 minit, 5 minit lagi. Adab orang iktikaf, ini penting ya. Bila mana kita iktikaf, tolong sempurnakan, sebab adab ni menambah pahala kesempurnaan satu amalan. Dan kadang kalau kita tidak beradab, artinya kita buat satu benda yang makruh. Makruh ni mengundang satu kebencian Allah dan manusia lain. Sebab tu ada orang iktikaf tapi orang menyampah, dia tak jaga ya, kacau bulambuk lah, tolong edah itulah ya, kata iktikaf bos ya, boring asap baca Quran. Saya nak tengok bulambuk tu macam mana. Tak payah iktikaf ya, istighal bizikrillah. Yang kedua, banyakkan baca Al-Quran. Ini iktikaf, Quran tak baca ya, baca Facebook, baca Quran. Kalau iktikaf pun saya cadangkan jangan baca Quran yang kat handphone. Nanti TikTok punya notis tu keluar macam mana? Oh, samping baju dah datang dah keluar yang stok ni, alhamdulillah. Pergi order ya, samping kat TikTok, kat Shopee dah habis, batal lah iktikaf. Okey. Yang ketiga, al-ikthar minan nawafil, banyakkan amalan sunat. Orang iktikaf ni bukan banyak landing. Ya, saya pernah tengok satu surau iktikaf tapi banyak tilam daripada ibadah. Tilam bersusun cantik, lepas tu semua tidur je. Lama pula tu tidurnya tu. Daripada lepas subuh sampai kat zuhur pukul 11 tak bangun lagi. Orang dah datang baik dia duduk rumah bos. Dia tak faham sebenarnya, kalau dah memang niat apa tadi, niat iktikaf apa? Untuk melazimi masjid dan beribadah, maka tidur tu hanya sekadar untuk merehatkan badan, bukan landing baiknya siap kelambu tu yang ada. Memang adalah ya, nak pun nyamuk ada kot ya. Siap sleeping bag, balut baiknya sampai azan pun tak dengar, tak payah bang. Banyak kan ya. Yang keempat, dan banyak menjauhi perkara-perkara yang boleh menyibukkan dia dengan dunia dengan kadar yang semampu dia. Kalau dia ketua keluarga, handphone kena on jugalah, tapi jangan main TikTok. Kalau dah main TikTok kan, main Facebook, Instagram duk sengih-sengih ya, gaya muka iktikaf, tilam tu masih baik kat situ lagi. Tak boleh ya. Tapi untuk urusan keperluan, anak telefon, angkatlah. Bini telefon, angkatlah. Kalau pergi panggil balik pun tak payah balik ya. Kecuali benda-benda yang perlu ya. Dan orang bertikaf yang kelima, sebenarnya dia kena kemas dan rapi. Subhanallah ya, bukan kena kusuk masai, tak. Sebab agama kita Islam indah, apatah lagi duduk khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bila duduk masjid, identiti orang Islam yang faham, dia akan kemas dan rapi, bukan serabai dalam tengah iktikaf. Ya Allah ya, misai pun dah masuk campur bulu hidung dah. Itu ihram bang, itu pergi haji. Abang cuma iktikaf je kat Masjid Taman Tun ni, elokkanlah ya. Ya, begitulah, berhias pada badan dan pakaian supaya selayaknya membesarkan Tuhan. Macam mana kita jumpa raja, jumpa sultan, kan kemas rapi. Kata kita nak iktikaf jumpa Allah, masa dengan Allah, ingat Allah suka kita selebek gitu. Kita je perasan inilah wali sufi. Kita silap faham agama ni. Baca Quran, jangan baca buku sirah je. Buku sirah kalau sirah Nabi okey. Subhanallah. Okey, satu yang terakhir, jaga adab ya. Bila duduk masjid ni, adab yang kena jaga apa dia? Kekemasan
peralatan kita tu jangan sampai menghodohkan suasana masjid. Ini paling saya selalu notice. Tolonglah tuala kita susun setempat, pakaian kita rapikan supaya tidak mencemarkan suasana ibadah biasa. Orang yang biasa tak iktikaf tidak tenang, tiba kita datang dengan serabut serabai. Jadi ini sangat perlu ya. Moga-moga Allah rezekikan kita Lailatul Qadar tahun ni. Qulu qouli hadza, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.